Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua anak murid teacher 3 Irham. Hari ini insyaAllah hari ini teacher Izwani akan mengajar tajuk baru iaitu kata tanya dan kita terus pergi kepada ayat tanya yang tanpa kita menggunakan kata tanya. So tajuk dia adalah kata tanya dan ayat tanpa ayat tanya tanpa kata tanya. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita dengan umum kita Al-Fatihah. Okey. Saya harap semua anak murid teacher dalam keadaan baik dan tak lama kita akan jumpa di sekolah. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Apa itu kata tanya? Okey. Kita tengok satu persatu dulu. Okey. Kata tanya ni untuk apa teacher? Selalu kita akan tanya kata tanya kita gunakan macam mana? Okey, kita tanya ni. Tengok siapa kita tanya macam mana ni? Kata tanya mesti kita banyak kita tanya orang, persoalan kan? Okey. Kata tanya adalah tengok situ. Okey, kata tanya adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Okey, kata tanya adalah kita nak tanyakan sesuatu perkara kepada seseorang atau pada diri kita sendiri. Contohnya kita bermonolog, kita nak tanya, hari ni nak makan apa ya? Itu pun contoh kata tanya kan? Okey, seterusnya ayat untuk menanyakan sesuatu dan diakhiri oleh tanda tanya dalam tulisan. Nampak tu? Kita ada tanda soal ataupun kita panggil tanda tanya ataupun tanda soal. Okey. Kebiasaannya ayat tanya atau kata tanya dia di akhir ayat dia ada tanda soal. Mudah saja untuk kita kenali kata tanya dan ayat tanya. Okey, faham? Ingat, kata tanya adalah digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ialah kita nak tanya orang, kita tak tahu apa benda tu. Contoh, hari ni dia duduk di mana ya? Hari ni kita nak makan di mana ya? So, kita akan cakap kita akan menggunakan perkataan kata tanya. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada contoh kata tanya. Okey, kata tanya ni ada berapa teacher? Kata tanya ni ada 7. Tapi ni contoh dia. Teacher bagi 5 dulu. Teacher terangkan satu persatu. Okey, kata tanya ni ada 7. Iaitu, contoh kalau kat gambar yang teacher tunjuk ni, yang warna kuning tu adalah apa. Yang warna sebelah dia tu mengapa. Dan warna merah tu bila. Warna biru di mana. Dan warna hijau itu adalah siapa. Okey, warna hijau itu adalah siapa. Okay, baik, kita teruskan. Terlajar pula. Bila kita dah tahu kata tanya tu apa, macam mana penggunaan dia teacher? Takkan semua benda kita nak guna perkataan apa? Takkan semua perkara kita nak menggunakan mengapa? Bila kita nak guna bila, di mana? Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama. Okey, yang pertama adalah perkataan apa. Okey, perkataan apa ni digunakan untuk menanyakan benda atau haiwan. Nak tanya benda, haiwan ataupun manusia. Benda. Contoh, apakah pekerjaan ayah awak? Apakah pekerjaan ayah awak? Ada tanda soal kat belakang tu. Menggantikan tanda titik. Okey, kalau tak ada perkataan kata tanya, kita menggunakan tanda noktah. Okey, dot. Kita gunakan tanda noktah. Tapi apabila kita menggunakan kata tanya, kita menggunakan tanda soal. Okey. Contoh yang kedua, apakah yang ada di dalam kotak itu? Benda kan kita nak tanya. Kotak tu adalah benda. Apa dalam kotak tu? So, perkataan kata tanya apa ni kita gunakan adalah untuk menanyakan benda ataupun haiwan. Okey. Contoh pertama tadi sudah bagi, apakah pekerjaan ayah awak? Yang kedua, apakah yang ada di dalam kotak itu? Kotak itu adalah benda. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Perkataan seterusnya adalah siapa. Okey, siapa. Penggunaan kata tanya siapa ini adalah untuk menanyakan orang atau nama orang.
Contoh, siapakah nama adik kamu? Siapakah nama adik kamu? Okey. Seterusnya, contoh yang kedua adalah siapakah yang menelefon Encik Rosli tadi? Siapakah yang menelefon Encik Rosli tadi? Orang juga kan? Kita nak tanya orang, nak tanyakan nama orang, kita menggunakan perkataan siapa. Okey, ingat apa tadi untuk menyanyikan benda atau haiwan, siapa untuk menyanyikan orang ataupun nama orang. Okey, faham? Mudah sahaja. Seterusnya kata tanya mengapa. Mengapa ni digunakan untuk menanyakan sebab. Kenapa? Mengapa? Menanyakan sebab. Okey. Contoh yang teacher boleh bagi adalah mengapakah kamu menangis? Sebab kamu menangis. So, saya menangis sebab saya menangis kerana saya jatuh dan saya berasa sakit. Contoh yang kedua, mengapakah Julia tidak keluar makan? Mengapakah Julia tidak keluar makan? Mengapakah Julia tidak keluar makan? Okey. Nampak kat situ? Okey. Dah dapat 3. Apa untuk tanya untuk kita menanyakan haiwan atau benda. Siapa untuk menanyakan orang ataupun nama orang. Mengapa adalah untuk menanyakan sebab. Okey, kita dah belajar 3 kata tanya. Ingat tu. Seterusnya, kita pergi kepada contoh yang kata tanya yang keempat dan yang kelima. Sekejap ya. Yang keempat kita ada berapa. Okey, berapa ni digunakan apa? Untuk menanyakan bilangan, jumlah atau harga. Berapa adalah untuk jumlah dan atau harga. Okey, contoh. Berapakah harga baju itu? Kita nak tanya harga. Lepas tu mesti ada tanda soal atau tanda tanya dekat belakang ayat tu. Berapakah harga baju itu? Ataupun yang kedua, contoh yang kedua adalah berapakah jumlah biji pimpong di dalam kotak itu? Okey. Berapakah jumlah biji pimpong di dalam kotak itu? Okey. Faham? Ini kita ada 2 contoh. Berapa digunakan untuk menanyakan bilangan jumlah atau harga. Okey. Untuk menanyakan bilangan jumlah atau harga, contoh yang teacher bagi adalah berapakah harga baju itu. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah berapakah jumlah biji pimpong di dalam kotak itu. Okey. Dapat? Seterusnya, kita pergi kepada contoh kata tanya bila. Bila digunakan adalah untuk menanyakan keadaan waktu ya. Teacher lupa nak tulis. Okey, contoh dia. Bilakah kamu akan bertolak ke Melaka? Bilakah dia akan sampai? Okey, bila ni digunakan untuk waktu. Untuk menanyakan waktu, keadaan, jarak. Okey, bilakah kamu akan bertolak ke Melaka? Bilakah dia akan sampai? Jadi, bila digunakan untuk waktu. Okey, ingat. Tadi apa digunakan untuk menanyakan haiwan dan benda. Yang kedua, siapa untuk menanyakan orang dan nama orang. Lepas tu kita dapat mengapa untuk menanyakan sebab. Berapa untuk menanyakan jumlah atau harga. Bila untuk menanyakan waktu. Okey, pada pukul berapa, bilakah kita akan pergi ke sekolah. Okey. Okey, seterusnya ada lagi 2, kita ada 7, ingat. Ada lagi 2 lagi tu apa ya teacher? So, kita tengok. Okey, yang pertama, yang seterusnya iaitu yang ke-6, di mana. Di mana tadi untuk menanyakan waktu. Bila. Di mana adalah untuk menanyakan tempat. Okey. Untuk menanyakan tempat. Okey, contoh. Contoh untuk menanyakan tempat adalah di manakah letaknya kedai runcit Pak Amit. Di manakah kemalangan itu berlaku. Jadi ini nak menunjukkan bahawa di mana ni adalah digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana, di manakah kamu tinggal, di manakah kamu sekolah, di manakah kamu tidur. Contoh, di manakah kamu hendak makan pada hari ini. Okey, ingat di mana, itu yang ke-6. Seterusnya, kita pergi kepada yang seterusnya.
Nombor 7 yang terakhir, bagaimana untuk menanyakan sebab. Okey, bagaimana dengan mengapa tadi lebih kurang sama. Ikut kesesuaian ayat. Okey, contoh. Bagaimanakah keadaan ibu kamu? Ataupun bagaimanakah caranya membuat kek lapis. Ingat. Bagaimana? Contoh dia adalah bagaimanakah keadaan ibu kamu? Bagaimanakah cara membuat kek lapis. Okey, cukup untuk 7. Okay, kita ingat balik. Yang pertama tadi adalah apa. Okay, yang pertama tadi adalah apa. Apa itu adalah untuk menanyakan, untuk digunakan untuk apa? Siapa ingat? Ditanya untuk menanyakan benda ataupun haiwan. Yang kedua adalah siapa, untuk menanyakan nama orang ataupun orang. Yang ketiga adalah mengapa, untuk menanyakan sebab. Okey, ingat apa, siapa, mengapa. Seterusnya kita ada apa lagi? Di mana. Seterusnya kita ada berapa. Berapa untuk menanyakan jumlah atau harga. Bila untuk menanyakan waktu. Yang keenam, di mana untuk menanyakan tempat dan bagaimana untuk menanyakan sebab. Okey, cukup ke 7 kata tanya yang teacher telah ajar. Seterusnya, lepas kita dah tahu penggunaan kata tanya ni, macam mana kita nak guna kata tanya ni, kita boleh buat ayat dah. Maknanya, okey, kita dah boleh buat ayat. Seterusnya, teacher nak tunjuk ayat tanya pula. Okey, ayat tanya senang je. Contoh-contoh ayat tanya tadi. Contoh selalunya kata tanya ni, kita akan menggunakan perkataan kata tanya itu terletak di hadapan dan diakhiri dengan tanda soal. Tapi ada juga ayat yang digunakan dengan ayat tanya yang digunakan tidak menggunakan kata tanya. Okey. Okey, kejap ya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara yang tinggi. Ayat tu memang tak ada guna 7 tadi. Teacher cakap contoh kata, siapa, apa, mengapa, di mana, bagaimana, bilakah, kan. Tak ada guna pun perkataan-perkataan tu. Tapi kita tahu ayat tu adalah ayat tanya. Macam mana nak tahu? Ayat tanya yang tanpa menggunakan kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara yang tinggi. Contohnya macam tinggi. Kita tahu, dia tanya saya ni walaupun dia tidak menggunakan kata tanya. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan oleh tanda soal. Okay, dia tetap di akhirnya dia tetap ada tanda soal. Okay, itu mudahnya ayat tanya. Kita boleh tahu tanda soal. Okay, contoh yang pertama, nombor 1 tu. Encik Zulkifli pengurus syarikat itu. Ujung dia tu nada dia tinggi. Encik Zulkifli pengurus syarikat itu. Itu dah tanda kata tanya dah. Okay, contoh yang kedua. Puan Mariam guru sekolah. Sekolah tinggi. Puan Mariam guru sekolah. So yang ketiga adalah adik masih menangis? Mak awak bertanya, adik ni masih menangis ke atau tak ada? Adik masih menangis? Tak kan awak? Adik masih menangis? Okey, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, dia terperanjat. Awak pun sendiri macam terperanjat. Dia terperanjat. Dan yang kelima adalah emak membasuh kain. Awak pelik. Emak membasuh kain. Nada awak tu menjadi tinggi. Tapi dia tetap menjadi ayat tanya walaupun tidak mempunyai kata tanya. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada ayat-ayat tanya yang teacher sebut tadi, contoh-contoh yang emak membasuh kain, awak guru sekolah. Ayat tanya jenis ini boleh disertai dengan partikel belakang dia. Ataupun awak boleh gunakan perkataan kah. Awak tambah kah belakang dia. Contoh, awak menangis kah? Ibu membasuh baju kah? Awak terperanjat kah? Belakang dia mesti ada kah. Okay. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya kah yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. Dalam bahasa Melayu, lisan partikel kah biasanya diletakkan pada hujung ayat seperti berikut. Okey. Ini contoh-contoh yang teacher bagi dekat awak. Ayat tanya yang tak ada kata tanya tapi yang ada partikel kah belakang dia. Okey, untuk mudah. Okey, kita tengok. Ini dia. Ni. Okey, contoh dia. Dia ke sekolah. Nada tetap tinggi kan? Dia ke sekolah ataupun dia ke sekolah kah? Begitu. Okey, contoh yang kedua. Mereka berlepas pagi tadi. Mereka berlepas pagi tadi kah? Dia ada kah belakang dia.
Nombor 8, ayah hendak membaca akhbar sekarang juga ataupun ayah hendak baca akhbar sekarang juga kah? Belakang dia ada kah. Okey. Nombor 9, istana itu cantik ataupun istana itu cantik kah? Kalau bayangkan teacher baca tak ada nada tinggi pun. Istana itu cantik. Itu macam ayat penyata, bukan ayat tanya. Kalau nak jadi ayat tanya adalah istana itu cantik. Istana itu cantik. Kadang muka-muka sekali awak tunjuk. Istana itu cantik. Untuk menunjukkan yang awak bertanya. Yang seterusnya, nombor 10. Minggu lalu kamu ke Melaka? Minggu lalu kamu ke Melaka? Tinggi. Nada akhir selalunya tinggi. Dan contoh untuk ada partikel kah, minggu lalu kamu ke Melaka kah? Melaka kah? Okey. Okey. Nampak tak contoh dia? Contoh juga. Sekejap ya. Stop pasang sebelah tu ada lagi kecil. Okey, tak ada. Okey. Nampak? Dan sambungan dia seterusnya adalah, okey, tadi ingat yang A tu ayat tanya yang tanpa kata tanya tidak menggunakan partikel kah. Tapi contoh yang B yang kita sebut tadi, partikel kah. Okay, ayat B ayat B dalam kelima-lima contoh ayat yang tadi 6 hingga 10 di atas mengandungi unsur yang dijadikan fokus yang ditandai oleh partikel. Partikel apa? Partikel kah. Kelihatan bahawa tidak berlaku apa-apa perubahan pada struktur ayat apabila kah dimasukkan. Maksudnya ayat tadi sama je. A dengan B. A dengan B sama je. Tapi cuma teacher bila kita tambah kah, ayat dia tidak berubah. Jadi memudahkan awak. Okey? Faham? Okey, ingat. Teacher rasa sampai di situ saja untuk topik kita hari ini, iaitu kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Okey? Harap semua faham. Jika ada apa-apa persoalan yang ingin ditanya, teacher mengalu-alukan tanya dekat Google Classroom, dekat komen bawah tu. Okey, selepas awak tengok video ni dan faham video ni, teacher nak awak jawab soalan quizzes yang teacher lampirkan dekat Google Classroom. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.